Kerajaan Bani Umayyah merupakan salah sebuah kerajaan Islam yang pernah bertapak di Damsyik pada suatu ketika dahulu dan kemudiannya telah berpindah di Cordoba iaitu di Sepanyol. Dan zaman kegemilangan Islam pada ketika itu telah berjaya mencipta sejarah yang dikenali sebagai zaman kegemilangan Islam Andalusia. Zaman ini juga sebenarnya telah membuktikan banyaknya intelektual itu ilmuwan-ilmuwan Islam yang telah muncul. Contohnya macam Ibn Hazim, Ibn Arabi, Az-Zahrawi dan juga banyak lagi lah yang masing-masing dah bagi sumbangan dalam pelbagai bidang. Tapi jarang sekali kita nak dengar adanya tokoh wanita Islam yang disebut-sebut dalam sejarah, terutama dia dalam pemerintahan Bani Umayyah ni. Jadi sebenarnya ada ke tak wanita Islam yang telah memberi sumbangan dalam pemerintahan? Sebenarnya ada wanita yang diceritakan dalam sejarah dan dia ni berperanan dalam pemerintahan Khalifah Umayyah pada abad ke-10 Masihi. Wanita tersebut dikenali dengan nama Lubna. Kita tak nak ceritalah Lubna ni nama dia binti apa, bin apa, siapa susul galur keluarga dia, ayah dia siapa, sebab memang tidak ada diceritakan dalam sejarah. Dan para pengkaji rata-ratanya menceritakan Lubna ni adalah merupakan daripada Cordoba. Sebab apa? Lubna ni sebenarnya dia merupakan seorang hamba daripada Sepanyol yang kemudiannya dia dibesarkan di istana Khalifah Abdul Rahman III. Jadi pada zaman tu Lubna ni boleh dikira sebagai salah seorang wanita yang berjaya lah. Sebab apa? Dia berjaya memegang jawatan dalam kerajaan, dalam mahkamah yang rata-ratanya pada ketika itu memang diduduki oleh golongan lelaki. Lubna ni juga sebenarnya dia bukan sahaja famous sebagai salah seorang ahli mahkamah, tapi dia juga seorang penyair yang sangat fasih, seorang penulis buku yang banyak menghasilkan karya, dan dia ni juga terkenal sebagai salah seorang yang sangat suka kaji pelbagai ilmu secara meluas. Ahli sejarawan ataupun sarjana Andalusia iaitu Ibnu Bashkuwal, dia sebut Lubna ni dia sangat hebat ataupun sangat cemerlang dalam tata bahasa, dalam penulisan, dalam puisi, dan dia juga tak kurang hebatnya tentang ilmu matematik dan juga ilmu sains. Jadi apa peranan utama Lubna sebenarnya dalam pemerintahan, dalam istana Andalusia ni? Peranan utama Lubna dalam istana Andalusia ni sebenarnya merupakan seorang setiausaha dan juga jurutulis peribadi Sultan dan juga anaknya Al-Hakam II. Diceritakan juga Lubna ni merupakan salah seorang sosok lah yang bertanggungjawab untuk bawa masuk karya ataupun kitab-kitab Arab daripada Kahirah, daripada Damsyik, daripada Baghdad masuk ke dalam perpustakaan Cordoba. Selain tu juga memanglah Lubna ni memang terkenal sebagai salah seorang penulis buku yang sangat hebat. Dan tak kurang juga Lubna ni memang dikenali juga sebagai seorang penterjemah yang banyak menterjemah kitab-kitab ataupun karya-karya yang susah. Contohnya macam karya daripada Euclid dan juga Archimedes. Lubna ni macam tadi kita dah cerita, Lubna ni memang salah seorang yang memang sangat suka untuk kaji ilmu pengetahuan yang baru, tak kisah apa saja ilmu, dan dia juga tak lokek untuk berkongsi ilmu dengan sesiapa saja orang yang dia jumpa. Diceritakan juga ada sebuah kisah Lubna ni setiap kali dia ulang-alik ke istana, dia akan singgah untuk mengajar, untuk berkongsi ilmu pengetahuan dia dengan anak-anak tempatan dekat kawasan tersebut. Bahkan Lubna juga dia akan tolong baca waktu jadual anak-anak tersebut dan juga dia akan bagi persoalan matematik untuk anak-anak tersebut selesaikan. Jadi itulah antara peranan-peranan lah yang disebutkan oleh pengkaji-pengkaji berkaitan dengan wanita bernama Lubna ni. Tapi sebenarnya ada penyelidik iaitu nama dia Kamila Syamsi. Dia sebut sebenarnya gambaran berkenaan dengan Lubna yang kita ada pada hari ini sebenarnya adalah gabungan dua orang wanita. Seorang wanita adalah Lubna dan seorang lagi dikenali sebagai Fatimah. Kamila Syamsi dia memang berpendapat lah Lubna ni dia merupakan seorang penterjemah, seorang penyair. Tapi wanita lagi seorang tu iaitu Fatimah tadi tu merupakan orang yang bertanggungjawab untuk bawa masuk karya-karya daripada Arab masuk ke dalam perpustakaan Cordoba. Tapi kenapa nama Fatimah ni tak disebutkan pun dalam sejarah? Sebabnya kemungkinan besar pada ketika itu banyaknya intelektual lelaki sehingga menyebabkan nama Fatimah ni tidak disebut. Tak kisahlah sama ada Lubna ni dia merupakan seorang wanita ataupun dua wanita yang berbeza. Sebab apa? Dia punya bakat ni yang sangat mahir dalam pelbagai bidang perlu kita ambil inspirasi dan juga teladan sebagai salah seorang wanita Islam yang berjaya.